tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah. Ahli pena dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala pujian kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama bersua dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan salah satu tajuk yang berkait rapat dengan masyarakat dalam bidang sosial. Saya Mizalina Syahra selaku moderator anda bagi forum pada hari yang indah ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak lagikan bergaya, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini, iaitu hiburan. Melalui fahaman umum, hiburan merupakan sesuatu yang dapat menggembirakan dan menenangkan hati kita. Hiburan kebiasaannya diperlukan bagi individu yang mungkin menghadapi tekanan dalam kehidupan, sama ada tekanan dari tempat kerja maupun tekanan daripada belajar. Tetapi, adakah anda semua tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh hiburan dan apakah jenis-jenis hiburan? Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Siti Balqis. Apa khabar saudari? Khabar baik. Ahli panel kita yang kedua itu saudara Muhammad Nazri. Apa khabar saudara? Khabar baik, saudari moderator. Terima kasih. Jadi sebagai pembuka forum kita pada hari ini, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel yang pertama iaitu saudari Siti Balqis. Baiklah saudari, apakah saudari boleh menerangkan apa itu hiburan, maksud hiburan dan jenis-jenis hiburan yang terdapat pada masa kini? Silakan saudari. Okey, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Hiburan adalah sesuatu aktiviti di mana manusia lakukan untuk melepaskan tekanan, merehatkan minda, menghiburkan hati dan menenangkan jiwa setelah melakukan sesuatu kerja atau sesuatu perbuatan yang menyebabkan mereka tertekan. Hiburan juga telah wujud sejak zaman dahulu kali lagi. Hiburan pada zaman dahulu banyak disampaikan dengan cara bersyair, berpidato dan juga melalui lagu. Namun, pada zaman dahulu, hiburan banyak berkisahkan tentang peperangan dan tragedi yang menimpa manusia pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, juga hiburan mereka banyak diselitkan dengan unsur-unsur pengajaran dan pedoman untuk manusia. Manakala dari segi Islam, iaitu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-lahu, iaitu semua perkara yang melekakan manusia daripada pelbagai gangguan, pemikiran dan masalah yang mengganggu hidup mereka. Hiburan juga mempunyai hakikat yang sabit seperti bermain, berjenaka, bersembang malam dan menyanyi dan sebagainya. Untuk menjawab soalan saudari pengurusi yang kedua, jenis-jenis hiburan yang dikatakan terdapat pada masa kini ialah dari segi lakonan, muzik dan acara sukan juga kita boleh kategorikan sebagai suatu bentuk hiburan. Contohnya, seseorang itu boleh menunjukkan bakat mereka dengan acara sukan, lakonan atau lain-lain. Namun, melalui hiburan juga manusia boleh terpesong dan menjadi lalai. Ini kerana manusia sering mengisi masa mereka dengan hiburan-hiburan sehingga lupa akan tanggungjawab mereka dan dengan perkara-perkara yang jauh lebih penting daripada suatu hiburan itu. Tambahan lagi, konsep hiburan pada zaman kini telah banyak ditambah dan dipengaruhi oleh negara-negara barat dengan cara penyampaian lebih agresif dan ditambah dengan elemen-elemen yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenar. Baiklah, terima kasih kepada yang pertama. Seterusnya, seperti yang umum ketahui, generasi kini sudah mula mengamalkan hiburan yang berlebihan sehingga melampaui batas-batas agama seperti tidak menjaga iktilat sesama jantina. Pada pandangan saudara Nazri, apakah punca berlakunya hiburan yang berlebihan pada generasi kini? Silakan saudara. Terima kasih kepada pertanyaan saudari moderator. Apabila kita membincangkan mengenai hiburan secara melampau ini, kita perlulah memahami
dahulu akal umbi mengenai puncanya aktiviti hiburan secara melampau yang kian menular di generasi masa kini. Terdapat banyak punca berlakunya hiburan melampau di kalangan remaja pada masa kini. Antaranya adalah kurang didikan agama daripada ibu bapa. Didikan agama adalah sesuatu perkara yang sangat penting bagi individu untuk membentuk akhlak yang cantik dan baik. Sebagai ketua yang paling besar, bapa memainkan peranan penting dalam sesebuah keluarga. Oleh itu, bapa bertanggungjawab ke atas segala keperluan ahli keluarga dan perlu menyediakan keperluan itu dengan secukupnya. Hal ini termasuklah keperluan menuntut ilmu dan didikan agama kepada diri seseorang, lebih-lebih lagi kepada anak-anak muda atau remaja yang bergelar dengan generasi Y yang lahir pada masa kini. Pada dasarnya, Islam mengharuskan hiburan kerana hiburan menjadi sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia. Seterusnya ialah punca dari kemunculan teknologi. Kemunculan teknologi yang canggih adalah satu perkembangan yang baik untuk sesebuah negara. Teknologi yang canggih dicipta untuk tujuan mempermudahkan sesuatu perkara. Kemunculan media massa pada masa kini adalah salah satu contoh perkembangan teknologi yang diketahui oleh banyak pihak. Akan tetapi, dengan kemudahan yang diberi, ramai juga yang salah guna kemudahan itu, terutamanya dalam kalangan remaja. Pengaruh media massa terhadap remaja sememangnya tidak dapat dibendung lagi. Hal ini kerana media massa turut mendorong masalah hiburan melampau sehingga melonjak dengan drastik. Ini disebabkan zaman remaja merupakan zaman yang sangat menyeronokkan bagi setiap individu. Pada zaman remaja, seseorang individu sudah semestinya ingin mencuba pelbagai benda dalam kehidupan mereka. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah dilihat dan didengari kerana remaja pada masa kini mempunyai naluri yang besar untuk mencuba sesuatu di depan matanya. Kehidupan zaman remaja seolah-olah memberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan pelbagai perkara. Oleh sebab itu, tidak mustahil seseorang remaja boleh terjebak dengan gejala sosial. Hiburan melampau hendaklah dijauhi berdasarkan firman Allah seperti berikut, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling daripadanya dan berkata, bahagi kami amal-amal kami dan bahagimu amal-amal kamu. Semoga selamatkan kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang yang bodoh. Surah Al-Qasas. Sikap ingin mencuba adalah sikap yang positif, tetapi bukan semua perkara boleh dicuba sesuka hati. Perlu ada tujuan yang berfaedah dan memberi iktibar kepada apa yang dilihat dan didengari. Kelakuannya tidak senonoh dalam yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk dicuba dalam hati remaja. Setiap perkembangan teknologi mempunyai keburukan dan kelebihannya sendiri. Terpulang pada pengguna sahaja yang membuat keputusan untuk memilih keburukan atau kebaikan. Jika menginginkan kebaikan, maka pilih yang terbaik, dan jika memilih untuk keburukan, maka tergolonglah seorang itu sebagai orang yang sia-sia. Selain itu, hiburan melampau juga berpunca daripada rakan sebaya. Hal ini kerana selain daripada ibu bapa dan ahli keluarga, rakan sebaya adalah orang yang paling rapat bagi seseorang individu. Ada kalanya seseorang individu lebih gemar menceritakan hal peribadinya kepada rakan sebaya berbanding menceritakan kepada ibu bapa, terutamanya kalangan remaja pada masa kini. Bagi pendapat remaja pada masa kini, rakan sebaya lebih memahami apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan berpendapat, rakan sebaya adalah rakan yang dapat memahami dan sanggup berkorban untuk diri mereka. Hal ini menyebabkan remaja akan terikut-ikut perbuatan rakan sebayanya yang sering dilakukan, tanpa mengira perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah dan tidak berfaedah.
Disebabkan rakan yang sebaya yang dipercayai pada masa itu, maka segala yang terdapat padanya adalah sesuatu yang indah, dan yang paling penting, perbuatan itu dapat menarik perhatian orang ramai. Maka remaja yang mempunyai sikap yang baik juga akan boleh terikut dengan perbuatan demikian tanpa memikir kesan yang menentang. Terdapat banyak contoh perbuatan rakan sebaya yang kebiasaan diikuti oleh remaja pada masa kini, seperti melepak, merokok dan melihat konsert yang penuh dengan alat muzik. Hal ini menunjukkan remaja itu boleh terjerumus dalam masalah sosial dan hiburan melampau. Sesungguhnya Allah SWT berfirman berkenaan tuntutan menutup aurat yang masuk, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu diingati. Selain itu, hiburan melampau juga berpunca daripada rakan sebaya. Hal ini kerana selain daripada ibu bapa dan ahli keluarga, rakan sebaya adalah orang yang paling rapat bagi seseorang individu. Ada kalanya seseorang individu lebih gemar menceritakan hal pribadinya kepada rakan sebaya berbanding menceritakan kepada ibu bapa, terutamanya pada kalangan remaja pada masa kini. Bagi pendapat remaja pada masa kini, rakan sebaya lebih memahami apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan berpendapat rakan sebaya adalah rakan yang dapat memahami dan sanggup berkorban untuk diri mereka, kesemuanya yang dilakukan oleh rakan sebaya adalah betul. Hal ini menyebabkan remaja akan terikut-ikut perbuatan rakan sebayanya yang sering dilakukan tanpa mengira perbuatan yang dilakukan salah atau tidak berfaedah. Dengan melakukan perbuatan yang negatif ini, remaja akan mudah terjerumus dengan drastiknya dalam masalah sosial dan hiburan melampau. Disebabkan rakan sebaya yang dipercayai, maka segala yang terdapat padanya adalah sesuatu yang indah, dan yang paling penting, perbuatan ini dapat menarik perhatian orang ramai. Hal ini kerana remaja pada masa kini menginginkan dirinya selalu berada di dalam perhatian dan dipandang oleh orang ramai. Ini bermaksud jika rakan sebaya tidak memakai tudung apabila di luar rumah, mungkin itu perbuatan yang menarik yang perlu diikuti, kerana berpendapat orang ramai akan tertarik jika melihat gaya dan cara pakaiannya. Maka remaja yang mempunyai sikap yang baik juga boleh terikut dengan perbuatan demikian tanpa memikirkan kesan yang akan mendatang. Terdapat banyak contoh perbuatan rakan sebaya yang kebiasaannya diikuti, seperti melepak, merokok dan melihat konsert yang penuh dengan alat muzik. Hal ini menunjukkan remaja itu telah terjerumus dalam masalah sosial dan hiburan melampau. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara di atas penjelasan mengenai punca-punca berlakunya hiburan yang berlebihan. Oleh yang demikian, kita perlulah mengambil berat tentang punca-punca ini agar dapat mengelakkan isu hiburan yang berlebihan ini semakin melarat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, pada pendapat saudari Balkis pula, apakah antara kesan yang boleh kita lihat jika hiburan berlebihan ini terus berlaku? Silakan saudari. Okay, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Hiburan melampau ini akan mengakibatkan nilai murni dalam diri seorang insan menjadi rendah. Jika individu terlalu suka akan hiburan, maka ia akan menyebabkan nilai murni rendah. Sebagai contoh, hilang bahasa yang sopan dalam komunikasi seorang dengan seorang yang lain. Ini boleh lihat seperti remaja bertutur dengan golongan lebih tua. Tidak lagi menggunakan perkataan yang baik, malah ada juga sanggup menghina atas kepentingan diri. Seharusnya kita sebagai umat Islam perlu menggunakan bahasa yang tertib dan sopan. Maka dengan kesan hiburan melampau ini boleh menyebabkan budaya bahasa umat Islam dipandang rendah oleh masyarakat luar. Selain itu, individu juga akan cuba mencari kepuasan dengan melakukan perbuatan terkutuk tanpa mempedulikan larangan agama. Segelintir individu pada masa kini
tidak lagi takut kepada dosa yang dilakukan dan azab daripada Allah SWT. Kesan yang kedua akan melahirkan golongan hedonisme. Hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Golongan hedonisme mengambil kira bagaimana tindakannya boleh memberi kesan terhadap keseronokan dan kegembiraan dalam kehidupan sama ada pada masa kini atau akan datang. Oleh itu, tugas mereka yang utama adalah meningkatkan kadar pengalaman yang menyeronokkan dan mengurangkan kadar ketidakselesaan seperti kesakitan, kesedihan dan kekecewaan. Apabila golongan hedonisme ini wujud, maka timbullah gejala yang melupakan kepada agama, budaya, asal usul dan etika murni. Hal ini kerana individu akan asyik berseronok sehingga mereka malas untuk melakukan perkara yang disuruh dan membuat apa yang dilarang. Selain itu, remaja hilang matlamat hidup kerana terlalu leka terhadap perkara yang penuh ilusi sehingga melupakan matlamat hidup yang sebenar. Terima kasih saudari Balkis di atas penerangan yang sungguh jelas mengenai kesan-kesan berlakunya hiburan yang berlebihan. Justru itu kita mestilah mengambil berat tentang perkara ini agar dapat mengelakkan diri daripada kesan-kesan negatif tersebut. Hadirin yang dihormati sekalian, pasti anda pernah mendengar pepatah Melayu yang berbunyi, setiap penyakit pasti ada penawarnya, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Oleh itu, saya memohon penjelasan daripada saudari Nazri mengenai cara-cara bagi mengatasi hiburan yang berlebihan ini, terutamanya dalam kalangan remaja masa kini. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Terdapat banyak cara yang boleh kita amalkan bagi membendung masalah hiburan yang berlebihan pada masa kini. Antaranya ialah keprihatinan ibu bapa. Ibu bapa merupakan orang yang sangat rapat dengan anak-anak atau remaja pada masa kini. Ibu bapa yang prihatin adalah ibu bapa yang sering mengikut perkembangan atau perubahan sikap bagi anak-anak mereka. Selain daripada wang, anak juga memerlukan keprihatinan dari kedua ibu bapa mereka. Walau sibuk dengan kerja sekalipun, ibu bapa perlulah membahagikan masa untuk bersama anak-anak mereka yang sedang mencari erti kehidupan. Hal ini boleh melahirkan rasa disokong oleh orang tersayang bagi seseorang remaja. Ibu bapa juga perlulah memberi pendidikan yang serius dan juga mencurahkan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak mereka. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bermaksud, ibu bapa perlulah mengajar cara berhibur yang betul sejak anak kecil lagi, atau memberitahu kesan apabila berhiburan kepada anak-anak supaya mereka tidaklah mengalami kejutan budaya apabila besar nanti. Dalam masa yang sama, anak-anak dapat membesar dengan sihat dan tidak terjebak ke jalan yang tidak benar, dan mereka akan dapat membezakan yang mana satu jalan yang betul dan mana satu jalan yang salah. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberikan pendidikan agama yang secukupnya. Pendidikan agama dapat mengurangkan keinginan remaja untuk berhiburan secara berlebihan. Hal ini kerana remaja lebih memahami tentang kesan hiburan melampau kepada seseorang setelah mempelajari pendidikan agama. Jika mereka terlibat dengan aktiviti hiburan melampau, maka mereka dapat menghindarnya secara dengan mudah. Dalam masa yang sama, pendidikan agama juga akan menerangkan tentang syarat-syarat untuk berhibur. Maka dengan itu, remaja perlulah memilih dengan bijak untuk berhiburan. Oleh itu, tiada lagi alasan bagi remaja untuk mengatakan mereka tidak tahu tentang cara untuk berhiburan dengan secara betul mengikuti ajaran-ajaran Islam. Seterusnya, pendidikan agama dan moral juga dapat menyerapkan nilai-nilai murni dalam diri remaja. Sebagai contoh, remaja mengerti cara untuk bergaul dengan betul apabila mereka melakukan aktiviti hiburan. Cara untuk bergaul dalam hiburan adalah semasa berhiburan berlangsungnya antara kaum lelaki dan perempuan mestilah diasingkan
Ini kerana tidak mahu berlakunya fitnah dalam masyarakat. Seterusnya, bagi berinteraksi dengan individu lain haruslah dengan sopan dan tidak menggunakan perkataan yang kasar. Remaja juga perlulah bijak untuk memilih rakan, berkawan dengan rakan yang dapat membantu dalam pelajaran agar kita terus berpendidikan dan pelajaran. Kawan yang baik juga adalah kawan yang akan mengajak kita ke arah kebaikan dan mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Kawan yang baik juga adalah kawan yang dapat membantu kita berfikiran secara positif dan juga terbuka. Selain itu, peranan media masa juga penting kerana ia dapat memberikan kesedaran kepada remaja. Kesedaran itu dapat dipupuk melalui kempen yang dapat menarik minat remaja sekarang. Melalui rancangan yang disiarkan di televisyen yang mempunyai nasihat dan kata-kata kebaikan juga dapat menghidupkan jiwa dan rohani dalam diri remaja. Dan rancangan itu juga perlulah berjaya menarik minat remaja tersebut dan sentiasa disiarkan di kaca televisyen. Media masa juga perlu mengurangkan aktiviti pengiklanan hiburan yang secara berleluasa agar ia tidak menjadi kegilaan ramai remaja di luar sana. Dengan pengurangan pengiklanan tersebut, para masyarakat juga dapat mengurangkan ketagihan mereka terhadap hiburan tersebut dan mengelakkan mereka daripada berhibur secara berleluasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara atas hujah anda sebentar tadi mengenai cara-cara mengatasi hiburan yang berlebihan dalam kalangan masyarakat kini. Oleh itu, berdasarkan hujah saudara Nazir sebentar tadi, sebenarnya setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi membendung masalah hiburan yang berlebihan ini. Para hadirin sekalian, Imam Malik pernah ditanya akan perkara berkaitan muzik dan nyanyian, dan beliau berkata, hanya orang yang fasik yang terlibat dengan aktiviti seumpama ini. Rujukan daripada tafsir Al-Qurtubi. Berdasarkan dalil tersebut, terdapat sebuah persoalan yang bermain-main di fikiran saya dan mungkin para hadirin juga mempunyai persoalan yang sama, iaitu mengapakah terdapat segelintir golongan ustaz maupun para pendakwa yang masih menggunakan muzik dan nyanyian dalam menyebarkan dakwah, misalnya nasyid. Padahal mereka arif akan hukum mengenai perkara ini. Saya pinta saudari Balkis untuk mengupas perkara ini. Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 17, maksudnya, dan ingatlah kami menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main. Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentu kami akan mengambilnya dari sisi kami, akan tapi kami tidak melakukannya. Tafsiran daripada ayat di atas, kedua-dua ayat di atas menyentuh dua perkara. Yang pertama, dia menyentuh mainan, dan yang kedua, dia menyentuh kegembiraan, iaitu al-lahu. Kedua-dua perkara tersebut tidak diharamkan, tapi ianya diharuskan. Konsep berhibur dalam Islam adalah dengan tujuan untuk membangunkan dan mendamaikan jiwa, menenangkan fikiran dan merehatkan rohani serta jasmani. Persoalannya, bagaimanakah gaya dan cara berhibur yang kita lakukan pada hari ini? Adakah ia selari dengan apa yang digariskan oleh syariat Islam? Apakah hiburan tersebut benar-benar mententeramkan jiwa kita dan tiada terpalit dengan unsur-unsur noda dan dosa? Yang pertama sekali, lagu dan seni kata lagu atau hiburan tersebut mestilah tidak melalaikan, tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Tiada unsur maksiat seperti memuja kecantikan wanita, menghancurkan hubungan bebas muda-mudi dan pelanggaran syariat. Sewajarnya seni kata lagu-lagu Islam mampu mengajak manusia kepada cintakan Allah dan hari akhirat serta ke arah memperbaiki diri. Yang kedua, dia tidak lalai dan berlebihan dalam berhibur sehingga hak-hak Allah dan kewajipan yang lain terabai. Maka haram berhibur jika sampai meninggalkan solat, mengabaikan urusan mencari nafkah dan menuntut ilmu. Kelalaian ini adalah perkara yang sia-sia yang wajib dijauhi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 55.
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, bagi kami amalan kami dan bagi kamu pula amalan kamu. Selamat tinggallah kamu, kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Yang ketiga, tiada percampuran di antara lelaki dan wanita ajnabi dalam berhibur. Jika persembahan dari kalangan wanita, maka ia hendaklah dibuat secara tertutup dan hanya wanita sahaja yang dibolehkan menyaksikan persembahan tersebut. Ini adalah bagi mengelakkan segala fitnah dan punca kerosakan umat Islam. Tiada juga berlaku perbuatan haram seperti minum arak, unsur judi dan sebagainya di dalam hiburan tersebut. Hadis daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebahagian daripada umatku akan meminum arak dan menamakan dengan bukan nama asalnya dan dialunkan kepada muzik kepada mereka dan dihiburkan oleh penyanyi-penyanyi perempuan. Allah akan membenamkan mereka ke dalam perut bumi dan Allah akan menjadikan mereka kera dan khinzir. Riwayat Ibnu Majah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih saudari atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang hadirin ketahui, kita telah pun memasuki era revolusi 4.0 di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Pelbagai hiburan dapat kita layari dengan hanya menggunakan hujung jari. Misalnya aplikasi hiburan terkenal seperti TikTok dan Instagram sudah sebati dalam kehidupan para masyarakat. Lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini, kita juga dapat melihat pelbagai perkara viral yang menjadi ikutan para masyarakat tanpa mengira usia. Pada pandangan saudara Nazri, adakah aplikasi hiburan ini merupakan salah satu hiburan yang dibenarkan dalam Islam? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Baik, soalan yang diajukan sebentar tadi. Bagi menjawab soalan saudari pengerusi, kita perlulah mengambil kira dengan atas apa tujuannya penggunaan aplikasi ini seperti Instagram dan TikTok tersebut. Pada zaman teknologi yang serba canggih ini membolehkan masyarakat mengakses kepada berbagai bentuk hiburan. Perkembangan rangkaian teknologi tanpa wayar misalnya mendedahkan orang ramai terutamanya anak muda kepada berbagai rangkaian laman sosial. Sebagai contoh, aplikasi sosial yang sering digunakan oleh masyarakat muda kini seperti Instagram, TikTok serta Twitter telah menjadi norma baharu bagi masyarakat kini untuk meluangkan masa mereka. Pada peringkat awalnya, aplikasi sebegini tidaklah diharamkan oleh agama Islam, malah memberi pelbagai manfaat kepada umat Islam. Sebagai contoh, pelbagai info dan ilmu yang bermanfaat serta aktiviti dakwah boleh disebarkan melalui media ini. Namun, penyalahgunaan aplikasi media sosial ini seperti menggunakannya untuk menyebarkan fitnah serta maklumat palsu menyebabkan hukumnya bertukar menjadi haram jika kita menggunakannya untuk perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Penggunaan media sosial ini secara berlebihan hingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim juga menyebabkan jatuhnya hukum melayari laman sosial seperti ini menjadi haram. Sebagai contoh, terlalu alpa bermain media sosial ini sehingga lupa untuk menunaikan solat. Namun, jika kita menggunakannya bagi melakukan perkara yang berfaedah serta bijak dalam menguruskan masa, nescaya terdapat banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada media sosial ini. Sesungguhnya, firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang berusaha menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah bijak dalam menggunakan media sosial ini agar kita tidak melupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah ini di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara atas penjelasan yang menarik tentang tadi. Para hadirin sekalian, nampaknya masa sudah mencemburui kita. Oleh itu, saya memberikan sedikit rumusan yang dapat saya simpulkan untuk forum hari ini. Berdasarkan hujah-hujah yang kreatif daripada para panel kita tadi, jelaslah bahawa Islam
tidak melarang umatnya untuk berhibur. Tetapi sebagai umat Islam, kita mestilah mengetahui batas-batas hiburan tersebut dan kita juga mestilah mengelakkan diri daripada hiburan yang boleh melalaikan kita sehingga mengabaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua panel kita pada hari ini kerana sudi berkongsi ilmu dan pendapat mereka. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah pun sampai ke hujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel merakamkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum ini. Kami juga memohon maaf andai tersilap kata dan bicara yang menyinggung hati para hadirin sekalian. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.